Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فنشكر الله عز وجل بنعمه تتم الصالحات أن جمعنا في هذا المجلس الطيب، وهو مجلس أصولي الذي نحاول فيه أن نحفظ متن الورقات لسيدنا الإمام إمام الحرمين الجويني، ومع ذلك نحاول أن نفهم ماذا الذي أراده من خلال ورقاته الطيبة المباركة. وقد تكلمنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا في قوله والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الآن ننتقل إلى اللغة الإنجليزية. Kita telah berbincang pada pertemuan sebelum ini berkenaan dengan nas, iaitu an-nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nas maksudnya qat'i, lafaznya sangat qat'i. Qat'i dari sudut didalah, sehingga tidak boleh difahami makna lain. Kalimah itu sangat jelas sehingga tak mungkin ada makna lain. Itu yang dinamakan sebagai nas. Maknanya ini merupakan salah satu istilah di dalam ilmu usul fiqh. Dalam masa yang sama ada juga kadang-kadang digunakan kalimah nas, tapi maksudnya bukan ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, wa innama muraduhu kalamullah atau kalamu Rasulillah. Nakun nusus syar'iyyah, an-nusus asy-syar'iyyah, an-nas wad dalilu qabla al-ijma' huwa an-nas wa huwa qawluhu ta'ala kaza wa kaza wa kaza. Contoh, jadi an-nas di situ ada makna lain, tapi nas yang kita sedang bincang ini adalah merujuk kepada satu kalimah yang maknanya bersifat qat'i. Mustahil makna dia makna lain. Dia tak ada makna lain. Okey? Apabila kalimah itu adalah bersifat nas, kita akan jumpa kalimah itu para ulama sewaktu memahaminya, orang biasa pun faham sama, ulama pun faham sama. Lalu tidak berlaku khilaf dalam masalah fiqh di sudut itu. Jadi boleh kita katakan antara punca mengapa para ulama tidak berbeza pendapat sehingga berlaku ijma' adalah kerana nas itu adalah dalil itu, sama ada ayat Quran atau hadis, adalah bersifat nas. Okey. Dan kita telah membawa contoh-contohnya pada pertemuan yang sebelum ini. Sebagai contoh, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ucapan wa ahallallahu al-bai', maksudnya jual beli itu adalah halal. Maknanya tidak ada khilaf bahawa jual beli adalah halal. Ada jual beli yang haram, itu dengan sebab dalil lain. Tapi jual beli dari sudut dia adalah jual beli al-bai', yang kita namakan sebagai at-tijarah. At-tijarah. Tijarah maknanya saya ada barang, saya jual, awak beli barang saya. Okey. Itu namanya at-tijarah ataupun al-bai'. Jual beli secara umumnya ataupun secara umumnya dia adalah halal, sebab Allah sebut ahalla. Maksudnya Allah telah menghukumkan bahawa jual beli dia adalah perbuatan yang halal, dan Allah telah menghukumkan bahawa riba adalah merupakan satu muamalat yang haram. Sebab itu tak akan ada khilaf dalam masalah ini. Okey. Sembahyang 5 waktu tidak berlaku khilaf sebab nas daripada hadis sangat jelas. Kan? Apabila seorang sahabat tanya pada baginda Nabi, apa yang wajib ke atas saya, Nabi pun sebut sembahyang 5 waktu. Jadi maknanya bila sebut sembahyang 5 waktu tu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh,
Tidak ada khilaf di kalangan para ulama subuh sunat je, isyak makruh, tak ada. Semuanya mengatakan wajib. Tapi ada khilaf pada masalah lain, sembahyang witir. Adakah sembahyang witir itu wajib atau tidak? Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mengatakan sembahyang witir tidak wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan dia bukan fardu tetapi dia wajib. Maksud dia kalau tak buat dosa di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi asal mazhab Syafi'i kita dan juga jumhur, witir tidak wajib. Tapi adakah mazhab Imam Abu Hanifah berbeza pendapat dengan kita dari segi sembahyang zuhur adalah fardu? Tidak. Kerana dalilnya jelas. Jadi ia termasuk dalam kategori an-nas. Jadi apabila berlaku nas, la ijtihada ma'an nas. Sudah tidak ada lagi ijtihad apabila dalil yang menyatakan hukum tersebut adalah bersifat qat'iyatud dilalah. Dia punya makna yang difahami daripada ayat itu sangat jelas, sehingga menyebabkan kita tak boleh nak kata ada khilaf. Okey. Itu adalah nas. Banyaklah kalau kita buat contoh macam-macam lah tentang an-nas. Jadi peranan disebut kalimah nas di sini supaya kita dapat tahu fuqaha kita, mereka bila mengeluarkan hakam mereka akan raikan perkara ini. Kalau dalil itu bersifat nas, tidak akan mereka berbeza pendapat. Sebab akal yang Allah Ta'ala berikan memahami bahawa kalam ini maknanya begini, dan semuanya sepakat bahawa maknanya itu. Tiga lah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Apabila disebut mi'ata jaldah, maka ketika itu tidak akan berlaku khilaf di kalangan para ulama bahawa boleh sebat 2 kali saja. Tak mesti 100, sebab 100 itu jelas. Kalau lebih mungkin berlaku khilaf. Boleh tak sebat lebih? Mungkin berlaku khilaf. Saya tak pastilah ada khilaf atau tidak. Tapi 100 tidak ada khilaf. Okey? Jadi ini adalah beberapa perincian yang kita dapat tahu kenapa boleh berlaku ijma' para ulama, kerana nas. Kerana dalilnya berstatus nas. Lawan kepada nas apa? Al-zahir. Apa lagi lawan kepada an-nas? Al-mu'awwal. Okey? Lawan kepada nas adalah al-zahir dan juga al-mu'awwal. Jadi seakan-akan nas itu seperti al-yaqin, manakala al-zahir seperti al-zan, manakala al-mu'awwal itu seperti wahm. Seakan-akannya begitulah. Ini maknanya qat'i. Manakala zahir pula ada 2 makna, tapi salah satunya maknanya lebih kuat. Jadi yang kuat itu dinamakan zahir. Makna yang satu lagi yang tak kuat itu namanya mu'awwal. Baik, qala rahimahullahu azza wa jalla bi sanadina ilaihi wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla wadh-dhahiru mahtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Lafaz yang namanya al-zahir adalah mahtamala amrayn. Ma di sini maksudnya apa? Lafzun. Ma di sini walaupun ma yang kita telah pelajari, ma ni termasuk lafaz umum. Maksudnya semua apa sajalah, lafaz, zat, apa saja. Tapi oleh kerana perbincangan kita ini adalah berkenaan dengan kalam, maka maksud di sini adalah lafzun, segala lafaz, segala lafaz. Mahtamala amrayn, segala kalam, segala lafaz yang mengandungi 2 perkara. Yahtamil maksud dia mengandungi kemungkinan 2 perkara. Amrayn di sini maksud dia 2 makna lah. Mengandungi 2 makna. Dia mengandungi 2 perkara. Kalimah itu sendiri dia mengandungi 2 makna. Kita boleh faham ni berdasarkan 2 kefahaman. Pun begitu, ahaduhuma azharu minal akhar. Walau bagaimanapun salah satu di antara 2 kefahaman tersebut lebih kuat. Azhar di sini maksudnya aqwa.
Ahaduhuma azharu minal akhar. Salah satu di antara dua makna tersebut lebih kuat daripada salah satu yang lain. Tanpa perlu melihat kepada qarinah. Tak perlu lihat pada qarinah. Cukup dengan kita dengar kalimah tu, kita akan lebih cenderung kepada salah satu makna. Kalau begitu keadaannya, maka kalimah itu namanya zahir. Okey? Mahtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Sebarang kalimah yang mengandungi dua perkara, iaitu dua makna, salah satu di antara maknanya lebih kuat daripada yang lain. Kalau begitu keadaannya, maka kalimah itu dinamakan zahir. Dasarkan makna yang kuat itulah. Dasarkan makna yang kuat tu, kalimah itu dinamakan sebagai zahir. Dia tak dinamakan nas sebab dia mengandungi dua makna. Nas la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Okey, banyaklah kalau kita tengok contohnya di sini, iaitu sebarang kalimah yang ada haqiqah dan juga majaz. Jadi lafaz yang mempunyai dua makna, haqiqah dan juga majaz, maka termasuk dalam erti kata zahir. Jadi mujmal tak termasuklah. Mujmal dia ada dua makna, tapi kita tak tahu apa yang diinginkan oleh syarak. Sebab dua-dua tu bertembung maknanya dalam masa yang sama, tidak ada salah satunya lebih kuat daripada satu yang lain. Jadi nas, selain daripada lawannya adalah zahir, lawan kepada nas juga adalah mujmal. Sebab mujmal ma yaftaqiru al bayan, dia ada makna tapi bukan satu makna, dia ada dua atau lebih. Tetapi kita tak tahu apa yang diinginkan oleh syarak, melainkan setelah kita lihat qarinah, baru kita tahu apa yang diinginkan oleh syarak. Contoh kalimah al-qur dalam Al-Quran kan, salasata quru, 3 kali qur. Kalimah al-qur'u tu apabila kita buka kamus, kita akan dapati makna dia adalah haidun wa nifas. Haid wa nifas. Haid dan nifas pula, silap saya. Haidun wa tuhrun, haid dan nifas. Entahlah semalam kami baru khatam kitabul haid, babul haid wa nifas. Tapi betapa istimewanya bab itu, Syekh kata kita ulang sekali lagi, baca sekali lagi. Banyak pahala orang perempuan orang lelaki tak ada pahala dalam bab itulah, melainkan dia belajar kitab tu. Dia pening-pening pun tak apalah, dia tidak memiliki kan haid dan nifas. Haid nifas tak apa lagi, yang mustahadah tu, istihadah tu. Tapi orang perempuan dia lebih kena banyak lah. Orang perempuan dia kena faqih semua dalam bab tu. Sebab itu sakit puan, bukan sakit tuan. Itu penyakit perempuan, berkaitan dengan orang perempuan. Jadi orang perempuan dia kena lebih tahu. Tapi biasanya yang mengajar bab haid nifas ni adalah orang lelaki. Orang perempuan dia tak pun nak tahu bab tu, sedangkan dia yang mengalaminya. Saya harapnya akhwat di belakang tu dia akan jadi faqihah fil haid wa nifas. Okey, wal istihadah. Jadi al-qur'u yang dimaksudkan dalam bahasa Arab merujuk kepada makna haid dan juga tuhur. Orang perempuan dalam keadaan suci, kesucinya orang perempuan daripada haid juga dinamakan qur'. Perempuan sedang datang haid pun, keadaan orang perempuan datang haid dinamakan qur'. Jadi bila Allah Ta'ala 3 kali qur', sudah. Apa maksudnya 3 kali suci ke 3 kali datang haid? Jadi kita tak jelas. Dia ada dua makna tapi tidak ada salah satunya kuat. Sama je lafaz mujmal. Sama juga kalau satu orang katakan kepada hamba dia, ya akhi, izhab ila suq washtari li aynan. Izhab ila suq washtari li aynan. Belikan saya ain. Sudah. Dan memang tuan ini suka makan mata lembu. Orang Mesir panggil jauhar. Mata lembu tu Dia makan organ dalaman ni. Bagi orang tak kena darah tinggi bolehlah makan.
Yang kena darah tinggi jangan makan lah, naik darah dia. Okey. Ain dengan masuk mata mungkin. Ain dengan masuk emas juga mungkin. Ain dengan maksud dengan maksud air mata air juga mungkin. Ada orang jual kat pasar tu air mata air, mungkin juga. Tapi tak mesti jumpa lagi dah kan. Macam kita air mineral lah, jual air mineral, air mata air Ain dengan maksud jasus. Tak adalah orang jual jasus kat pasar kan. Jadi jasus sudah terkeluar, walaupun ain juga bermaksud jasus. Dan kata doktor saya di Al-Azhar, ain juga bermaksud huruf ain. Huruf ain juga, huruf ain tu ain juga. Jadi jarang disebut dalam kitab usul fiqh. Disebut air mata air, jasus, mata dan juga zahab, emas. Tapi jarang dalam kitab disebut, ataupun saya belum jumpa lagi dalam kitab disebut harful ain. Tapi doktor saya, Dr. Muhammad Abdul Latif, Dr. Muhammad Abdul Latif, sewaktu mengajar kami di Madrasah Ulia dulu, sewaktu beliau bincang bab ini, beliau kata ain juga bermaksud huruf ain. Tapi kalau disebut izhab ila suq wa ahdir li ainan, ketika itu yang ada di pasar apa dia? Okey, emas orang jual, mata hayawan. Di pasar Arab ada jual, pasar Malaysia rasa tak ada kan? Dan juga air mata air. Okey, bolehlah air mineral tu termasuklah air mata air kan, sebab dia juga air galian. Okey, sekarang ni dia nak beli apa? Tak tahu, tak jelas. Jadi dia pening. Hamba tadi ataupun orang gaji tadi jadi pening, apa benda air yang tuan saya mahukan. Lalu dia pun tengok apa dari korinah luar. Semata-mata mendengar arahan itu, dia tak mampu nak buat keputusan. Dia tengok korinah luar, dia tengok tuan dia ni bukan jenis suka beli emas. Air pula dia tak suka minum air kosong, dia suka minum air bergas. Biar badan dia banyak gas kan. Dia tak suka minum air kosong. Naklah air mata air lagi lah, payah-payah dia tak mau. Tapi dia paling suka makan mata lembu. Ada korinah luar, iaitu kegemaran tuan dia. Jadi ketika itu korinah luar yang akan mentarjihkan kepada si hamba tadi untuk membeli mata lembu. Sebab kalau semata-mata kalimah ain, dia tak boleh buat keputusan. Dia kena lihat korinah luar, dia kena minta penjelasan. Setelah dia lihat tuan dia memang minat mata, maka itu merupakan penguat bahawa yang diinginkan oleh tuan dia daripada kalimah al-ain adalah mata lembu. Sebab yang dijual di pasar sekarang ni mata lembu lah, mata orang untuk jual lagi. Okay, kalau ada murid tak banyak beli, tembok boleh terus. Okey, itu adalah mujmal. Nas juga kita telah bincang. Al-zahir, dia ada dua makna, cuma ada satu makna yang lebih kuat daripada makna yang lain. Orang bila dengar tu, orang terfikir makna yang mula-mula tu, makna yang kuat tu. Makna yang kedua tu orang tak teringat sangat. Tahu maknanya tapi orang tak teringat sangat. Okey, maka ia adalah merujuk kepada segala kalimah yang mengandungi dua kemungkinan ini. Jadi dua kemungkinan dari sudut makna, cuma yang paling kuat itu yang biasa orang akan beralih kepadanya. Maka ketika itu fahamlah orang, ataupun kita katakan kalimah itu namanya al-zahir. Contoh yang paling clearnya adalah berkenaan dengan haqiqah dan juga majaz. Di dalam kitab-kitab yang menghuraikan matan waraqat didatangkan contoh macam Imam Al-Mahalli. Imam Mahalli orang sini daripada Mahallah Kubra. Imam Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, yang terkenal dengan kitab Tafsir Al-Jalalain. Beliau yang mula-mula tulis daripada tengah Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Pelik sikit lah tulisan kitab ni. Imam Mahalli start daripada tengah Al-Quran, hurai sampai habis surah An-Nas. Lalu beliau kata dah terjemah setengah Quran dah, setengah yang terakhir. Jadi beliau nak hurai pula daripada awal Quran sampai setengah Quran yang tak sempat dihuraikan lagi. Tapi Allah Ta'ala panggil beliau meninggal dunia. Lalu Imam Al-Jalal Al-Suyuti sambung daripada start daripada surah Al-Fatihah sampailah kepada tengah surah apa namanya, surah, saya tak ingat tengah-tengah tu surah apa. Tapi kalau kita buka dalam kitab yang menceritakan tentang sejarah penulisan kitab Tafsir Al-Jalalain, dia akan sebut surah mana yang mula-mula diterjemahkan ataupun dihuraikan oleh Imam Al-Mahalli.
Saya tak ingat Imam Mahdi sempat hurai surah Al-Fatihah atau tidak. Itu saya terlupa. Okey. Jadi dalam kitab beliau iaitu yang terkenal dalam usul fiqh ketika menguraikan matan waraqah ini, itu syarah Imam Mahdi, iaitu kata beliau contohnya kal asad. Seperti kalimah al-asad. Bila saya sebut kalimah asad, siapa faham maksud asad apa? Asad, apa yang kita akan terfikir? Keluarkan segala kemungkinan. Asad, apa dia asad? Dengan masuk singa. Ada lagi? Satunya mana? Kalau macam tu kita katakan dia nas. Kalau semua ahli ru'at jawi sepakat dia hanya satu makna je, kita kata kalau itu silap contoh ni. Patutnya kena didatangkan contoh ni pada nas. Sebab disebut asad, tak ada siapa faham makna lain. Semuanya faham makna singa. Ada makna lain tak? Al-asad, Syuja', orang berani. Ada lagi makna? Ada. Apa dia? Nama presiden di Syria, kan? Presiden Bashar Assad contoh, pun Assad juga. Okey. Jadi apabila satu orang kata wallahi ana raaitu asadan, ya akhi wallahi saddiqni ana raaitu asadan al-yawm. Kita nak kata apa maksud di situ? Dia ada banyak makna. Tetapi apa makna yang biasa orang guna? Kalimah asad, orang akan terfikir mula-mula apa? Singa. Betul tak? Maka ketika itu jadilah kalimah al-asad berada pada kategori al-zahir, sebab dia ada dua makna atau lebih. Di sini sebut ihtamala amrain. Maksud amrain di sini alal aqal lah. Alal aqal. Ai ma'nayaini alal aqal. Sekurang-kurangnya ada dua makna. Tak semestinya kena ada dua. Kalau tiga tak jadi zahir, tak juga. Dia boleh jadi dua makna atau lebih, atau cukup dengan dua makna, atau tiga atau empat, ikutlah. Orang Arab menggunakan kalimah tu ada berapa makna. Kalimah yad, banyak makna sungguh dalam bahasa Arab. Yad dengan maksud tangan, yad dengan maksud kudrah, yad dengan maksud terhutang budi. Banyak sungguh kat makna yad. Jadi apabila disebut kalimah asad, ana raaitu asadan, ana raaitul asad contoh, ana raaitu asadan, dia hanya sebut begitu saja, maka yang kita akan fahami dia telah melihat seekor singa. Melainkan kalau dia datangkan qarinah yang menunjukkan bahawa dia tak inginkan singa, ketika itu kita akan beralih pada makna yang lain. Ya akhi, ana salaitul jum'ah fi masjidil azhar, akhiran sa'ada al-mimbaru atau sa'ada al-mimbara asadun labisa libasan azhariyan wa qala lana bi sautin murtafi' wa bi kulli quwwatin ittaqullaha ayyuhan nas. Apa yang kita faham? Sa'ada al-asadul mimbar. Pertama, dekat Kairah ni memang singa tu berkeliaran macam anjing ke? Kucing kan? Sambil nak pergi azhar tu 3 ekor singa kita tersepak. Ada ke? Tak ada. Naik atas mimbar satu hal, pakai kopi azhar pula. Lepas tu siap sebut kepada kita ittaqullah. Jadi apa yang kita akan faham, dan kita dah tak, dengan sebab ada qarinah yang secara adatnya mustahilkan kita untuk memahami makna asad dengan makna singa, kita beralih kepada makna lain. Tapi kalimah asad, kalau tak ada qarinah, kita akan faham apa? Kita akan faham dia adalah seekor singa. Jadi segala kalimah yang macam ni, bentuk dia ada dua makna atau lebih. Cuma bila kita guna, kita akan gunakan pada satu makna secara kebiasaannya. Dan orang pun gitu juga. Kita tak akan beralih kepada makna yang kedua atau yang ketiga atau makna yang lain, melainkan setelah ada dalil luar yang menunjukkan bahawa yang bercakap tidak inginkan makna yang mula-mula. Kalau begitu keadaannya, kalimah ni namanya al-zahir. Okey. Al-zahiru wal-zahiru mahtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Al-zahir mahtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Azhar di sini maknanya aqwa. Aqwa. Aqwa fil isti'mal contohnya. Banyak yang paling kuat sekali dalam penggunaannya adalah makna tersebut. Jadi apabila kalimah itu digunakan pada makna yang kuat tersebut,
maka kalimah itu dinamakan al-zahir. Okey. Wa yu'awwalu zahiru bid-dalil. Wa yu'awwal al-zahiru bid-dalil. Al-zahir, setelah kita belajar tadi, dia akan dipegang. Apabila namanya zahir, maknanya kalimah tu ada dua makna atau lebih, tapi kita gunakan pada makna yang kuat. Cuma kata Imam Al-Haramain, yu'awwalu zahiru bid-dalil. Yu'awwal di sini maknanya yu'awwal, maksudnya kita sarfu hadil kalimah min ma'nahu al-zahir. Okay. Al-ta'wil, kita kata ta'wil, wa kullu nasin awhaman tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Ta'wil ni apa? Sarful lafzi an ma'nahu al-zahir. Jadi kita kata ta'wil ni maknanya kita ubah kalimah itu daripada kita gunakan berdasarkan makna yang zahir. Sarful lafzi an ma'nahu al-zahir ila ma'nan akhar. Itu maksud takwil. Maka kalimah yang zahir, kalimah yang ada dua makna yang sepatutnya kita gunakan pada makna yang kuat, hanya akan dipindahkan kepada makna lain bid-dalil, ai bisababid dalil. Laula dalil lama fahimna al-kalimah ala ma'nahu sani. Laula dalil, kalau tak kerana dalil, kita tak akan faham kalimah itu berdasarkan makna yang kedua. Sebaliknya kita akan faham berdasarkan makna yang pertama. Tapi kerana ada dalil, dalil tak kisahlah, apa sajalah, sama ada Al-Quran, Sunnah, ataupun qiyas, atau ijma', atau dengan sebab akal. Akal manusia, akal mengatakan bahawa kalau kita fahami dengan makna yang zahir, ini membawa kepada mustahil. Maka kesemua ini akan menyebabkan kalimah itu tidak boleh kita fahami berdasarkan makna yang kuat secara bahasa Arabnya. Tetapi kita kena alihkan dia kepada makna yang lain, yang kena dengan situasi yang berlaku. Jadi lafaz zahir tidak akan dipindahkan daripada makna asalnya kepada makna lain, melainkan dengan sebab dalil. Wa yusamma zahiran bid-dalil. Maka ketika itu, maksudnya wa yusamma hadzal lafzu ba'da at-ta'wil. Okay. Wa yusamma hadzal lafzu, maksudnya asal-asal kita namakan dia zahir, tapi oleh kerana ada dalil yang menyebabkan kita tak boleh nak guna pada makna yang zahir, pada makna yang kuat, kita pun takwil, kita pun pindah dia kepada makna yang satu lagi. Maka ketika itu lafaz tersebut, setelah berlaku proses takwil, lafaz itu yang telah kita gunakan pada makna yang lain, pada makna yang asalnya tak kuat, tapi sekarang dah jadi kuat sebab ada dalil, lafaz itu dinamakan zahir dengan sebab dalil. Bagi zahir bid-dalil. Al-zahir bid-dalil. Jangan sebut al-zahir saja. Bila sebut al-zahir, kita akan faham itu makna yang asal, yang kuat. Tapi kita kata zahir bid-dalil, dia jadi zahir dengan sebab dalil. Kalau tak kerana dalil, dia tak jadi zahir. Okey? Wa yusamma zahiran bid-dalil. Jadi ketika itu lafaz tadi yang sudah digunakan pada makna yang lain, dia dinamakan sebagai zahir bid-dalil. Contoh macam tadi lah, bila saya kata wallahi ya akhi, ana ta'ajjabtu min khutbatil asad al-yawm, min khutbatil asad fil azhar al-yawm, ana ta'ajjabtu min khutbati al-jum'ah allati alqaha asadun azhariyun al-yawm. Saya sangat rasa teruja
sangat rasa takjub dengan khutbah yang disampaikan oleh nak kata seekor singa pun tak sedap lah kan, oleh satu singa Azhari ya, pada hari ini. Maka ketika itu Asad ketika ini, kalimah Asad dengan maksud ini bukan lagi seekor singa. Dia sudah dipindahkan kepada makna yang lain. Sebab dengan qarinah, mana ada singa boleh baca khutbah? Sebab dia tidak boleh bercakap. Secara adatnya dia tidak boleh bercakap. Apabila dia sudah boleh bercakap, bahkan boleh bagi khutbah lagi, dan orang pun tak lari, ini semua adalah qarinah menunjukkan bahawa Asad yang disebut dalam ayat tadi bukan Asad yang pada makna yang kuat, iaitu pada makna seekor singa, tapi sudah dipindahkan kepada makna lain. Mari kita takwilkan dia, kita pindahkan dia daripada makna yang kuat kepada makna yang satu lagi. Jadi kalimah Asad ketika ni kalau orang tanya kita, taib, qauluhu Asad zahir am la? Kita kata zahir, lakinnahu laysa bi zahir mutlaqan, innama nusammihi zahiran bid-dalil. Dia jadi zahir dengan sebab dalil. Kalau yang mula-mula tadi tak payah sebut bid-dalil, sebab wala yahtaj ila dalil hatta yusamma zahiran. Ya akhi, ana ra'aitul asad. Kalimah al-asad dalam ucapan ana ra'aitul asad tidak memerlukan kepada dalil untuk menyokong bahawa asad yang saya inginkan adalah seekor singa. Kerana dia itu memang digunakan dari segi bahasa Arab, asad bermaksud singa. Jadi sebab tu dinamakan zahir tanpa perlu kita sebut hadza zahir bid dalil. Li'annana la nahtaj ila dalil hatta yuqawwi al-ma'na bid dalil. فالدليل لا يقوي المعنى الأول، بل هو قوي من حيث هو، لا يحتاج إلى الدليل ولا يفتقر إلى الدليل، بخلاف المعنى الثاني الذي نقل من معناه الأول إلى المعنى الثاني. حينئذ هو يسمى ظاهرا بالدليل ولا يسمى ظاهرا، بل ظاهرا بالدليل. Jadi dia perlu kepada tambahan bidalil itu untuk membezakan mana satu zahir yang asal, mana satu zahir yang menjadi, yang bukan asal tapi dia sudah diubah kepada zahir dengan sebab dalil. Dalam masa yang sama, selain daripada dia dinamakan zahir bidalil, dia juga dinamakan al-mu'awwal. Jadi kita kata wal lafzu al-musamma bil-zahir bil-dalil yusamma aydan bil-mu'awwal. Bil-mu'awwal, al-lafz al-musamma bil-zahir bil-dalil yusamma aydan bil-mu'awwal. Maknanya dia ada dua nama lah. Dia ada dua nama. Bila saya kata wallahi ana ra'aitul asad, ana ra'aitu asadan yulqil khutbah, ana ra'aitul asad alqal khutbah qabla qalil. Ketika itu ra'aitu asadan, kalimah asadan di sini dia dinamakan zahir bidalil. Dalam masa yang sama dia juga dinamakan sebagai muawwal, sebab dia digunakan pada makna yang satu lagi dengan sebab ada qarinah yang mengubah kalimah itu daripada diletakkan pada makna yang awal ditukar kepada makna yang kedua. Antara yang zahir sekali tentang dalil ataupun muawwal ini adalah sebagaimana disebut oleh para ulama akidah kita lah, macam yang saya baca matan Jawharatul Tauhid sebentar tadi. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Warum ay waqsid tanziha. Wa kullu nassin, kullu nas di sini maksudnya apa? Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Wa kullu nassin awhamat tashbiha. Wa kullu nassin awhamat tashbiha. Nas yang dimaksudkan oleh Imam Al-Laqani ni, nas dengan maksud yang kita belajar tadi ke? Apa maksud nas itu? Ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Kalau la yahtamil illa ma'nan wahidan, dia tak akan bertukar daripada nas kepada muawwal. Sebab muawwal hanya menjadi muawwal, satu kalimah menjadi muawwal apabila dia sebenarnya asalnya zahir.
Jadi sepatutnya wa kullu zahirin, wa kullu nassin awhamat tashbiha. Patutnya wa kullu zahirin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Sepatutnya dia begitulah. Kalau orang bertikai kata begitu, salah Ibn Laqani. Kita kata, ya akhi, ente ingat nas ni satu makna je ke? Kalimah nas itu sendiri dia adalah zahir. Dia ada banyak makna lagi ya. Dalam ilmu usul fiqh, kalimah nas dia akan memberi makna ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Tapi dalam istilah ulama akidah kita disebut nas, maksud dia nusus syar'iyah, sama ada Al-Quran, nasul Qurani ataupun nasul hadis. Jadi wa kullu nafsi di sini maksudnya wa kullu ayatin Qur'aniyah atau sunnah nabawiyah. Begitu maksudnya. Jangan kita faham kullu nafsin ay ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Jadi kita kena berhati-hati apabila membaca kitab-kitab tulisan para ulama silam. Dalam kita nak meletakkan makna tu, kita kena berhati-hati. Sebab tu awwalu khiyanah at-tarjamah. At-tarjamah tu awwalu khiyanah. Sebab tu orang yang dia boleh bahasa Arab, tapi dia rasa dia boleh bahasa Arab, dia terjemah kitab Arab ke bahasa Melayu. Bahaya tu. Sebab yang sepatutnya menterjemahkan satu kitab Arab kepada bahasa Melayu, bahasa Arab saya khususlah, bahasa lain pun saya rasa begitu juga. Yang menterjemahkan satu kitab Arab ke dalam bahasa Melayu sebenarnya orang yang ahli dalam ilmu bahasa, ilmu yang ditulis kitab itu padanya. Maknanya contoh kalau ilmu akidah, dia terjemah kitab Jawharatul Tauhid. Jangan orang usul fiqh dia terjemah dalam keadaan dia tak mahir dalam ilmu akidah. Ya. Atau orang yang dia terus tak ada takhasus langsung, dia cuma dia hebat bahasa Arab, nahwu saraf dia dahsyat, buka kamus tanya apa kalimah pun dia tahu makna. Ini pun bahaya juga, sebab dia rasa dia keluaran orang bahasa Arab, dia boleh bahasa Arab. Kalau macam orang Arab kat ini, dia kata nak buat apa belajar Quran Sunnah, kita orang Arab نقرأ ونفهم على طول. لما نرجع إلى كتب الفقه؟ خلاص يعني نقرأ القرآن ونشوف ماذا الذي أراد بنا ربنا وماذا الذي أراد بنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صح. تزعلان ليه؟ Bukan za'lan leh. Masalahnya dalam memahami satu nas Arab, satu teks Arab, kadang-kadang kalimah itu dia punya makna. Jadi siapa yang pandai, yang tahu terpinci benda itu, orang dalam bidang tu sendiri. Usul fiqh lah contoh kan. Saya kebetulannya banyak baca usul fiqh sikit, ilmu lain kurang sikit. Usul fiqh katakan, ya Allah, boleh sebut hukum. Kadang-kadang kena perhati boleh, hukum dalam kitab usul fiqh ni hukum dari segi lughah ke hukum dari segi istilah. Itu pun dah, itu adalah satu ilmu tu. Tapi kadang-kadang pengarang mendatangkan kalimah hukum, tapi dengan maksud bukan hukmun di sisi ulama usul fiqh, tapi di segi bahasa. Macam yang kita pernah lalu sebelum ni, wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam. Wal ahkam jamak kepada hukmi. Hukum di sini apa dia? Khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallaf bil iqtida'i wa takhir zad ibn hajib atau al-wad'i. Lari terus. Hukum di sini hukum di segi lughah, isbatu amri li amri atau nafyu anhu. Jadi lain pula syar'iyyah. Kalimah asy-syar'u tu saja dah berbeza dah. Asy-syar'u dengan masuk fiqh atau asy-syar'u dengan masuk ilmu luas agama. Sebab asy-syar'u juga merujuk kepada apa saja diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Termasuklah akidah, syariat, tasawuf, ma'rifatu fitnah zaman, itu semua termasuk dalam asy-syar'u. Habis kuliah syariah tu kuliah belajar apa? Belajar bila dia kuliah syariah, dia juga mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, tafsir dan juga akidah secara mendalam dia dalam kuliah tu. Tak, habis nama kuliah syariah, kuliatul Islam. Syariah dengan masuk al-Islam. Nampak? Dia kena perhati molek setiap kalimah. Rupanya syariah yang kita faham dah, maksud dia ahkam fiqhiyah. Lepas tu dibezakan kuliah syariah, kuliah usul din, kuliah yang bincang tentang fiqh, kuliah yang bincang tentang akidah, kuliah bincang tentang lughah. Contoh. Itu semua kita kena main. Tapi benda itu tak susah, dia memerlukan masa sikit, tapi kita kena rajin. Lepas tu bila kita baca, cuba cek dalam istilah ni apa. Lepas tu kalau kita tengok pun ulama akan sebut apa namanya, kalam ni maksud dia apa, kalam ni maksud dia apa, lughah apa, istilah apa. Ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. An-nasihah lughatan al-ikhlas.
Jadi ad-din. Ad-din di sini maksudnya apa? Ad-din. Ad-din maksudnya syariah. Maksudnya kullu ma nazala bihi ala kullu ma nazala ala sayyidina Muhammad. Adakah semua agama Nabi Muhammad ni adalah al-ikhlas? Betul. Sebab kalau tanpa ikhlas, an-nasihat sudah jadi mana ikhlas. Kalau ikut mana bahasa. Tapi kalau kita faham nasihat dengan makna istilah yang biasa kita guna, makna urfi, nasihat bagi nasihat itulah tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ketika itu takkan agama ni nasihatnya. Agama ni bukan nasihat. Agama ni baca buku pun nasihat juga. Baca buku pun agama juga. Beribadat juga agama. Tapi bila Nabi sebut agama adalah nasihat, maksudnya apa? Maknanya agama ni sebahagiannya adalah nasihat. Tapi kalau kita faham dengan makna yang lain, agama adalah keikhlasan. Sebab an-nasihah juga maksudnya keikhlasan. Jadi bahasa Arab tu sangat unik. Dan kita kena rajin membuka kamus-kamus untuk mengetahui kalimah-kalimah. Okey, ta'wil. Wa kullu nassin awhamat tashbiha. Nas di sini maknanya adalah ayat Quraniyah dan juga ahadis nabawiyah. Awilhu au fawwid warum tanziha. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun kita sebut juga akidah al-Asy'ariyah, iaitu para ulama Ahlussunnah sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bajuri dan juga Imam Ustaz Azul baca kitab apa? Syarah apa? As-Sawi, Imam As-Sawi Al-Maliki ketika menguraikan mata ini menyatakan ijma' para ulama Ahlussunnah bahawa tidak boleh kita fahami nas-nas yang menyatakan Tuhan tempat, Tuhan beranggota badan dengan makna zahir. Ijma', maknanya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, siapa yang mengatakan Tuhan beranggota, Tuhan ada tempat, kalau dia faham dengan makna yang zahir itu, maka dia sudah keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berakidah dengan akidah yang lain pada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sudah berakidah dengan akidah bid'ah, akidah yang lari daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilu. Maknanya isrif min ma'nahu al-zahir taqil ila ma'nan akhar al-munasib li zatillah azza wa jalla wal munasib li hurmati sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bila kita baca nas yang menunjukkan bahawa ada benda tak sepatutnya pada Allah dan Rasul, kena tukar, kena alih kepada makna yang lain. Sebab mustahil Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang seperti makhluk, mempunyai sifat-sifat yang tidak sempurna. Dan mustahil Nabi SAW serta Nabi-Nabi lain mempunyai sifat-sifat yang juga tidak sempurna. Contoh disebut Nabi ni buat begini secara zahir. Maksudnya kita kena, tak boleh kita faham dengan makna yang zahir, sebab dia akan menyebabkan kita intiqas, kita akan pandang rendah pada para Nabi. Jadi semua nas yang membawa kepada tashbih, cuma dalam teks Imam Laqani merujuk khusus kepada Allah Ta'ala lah. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awwilu. Hendaklah kita pindahkan, aw fawwid, atau kita serahkan kepada Allah. Warum tanziha, ay waqsid tanziha. Hendaklah kamu beriktikad bahawa mustahil Allah Ta'ala ini seperti makhluk. Bersihkan Allah, sucikan Allah daripada mempunyai sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nas yang seakan-akan menunjukkan Allah Ta'ala seperti makhluk, ini adalah lafaz zahir. Hadis Nabi disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa namanya, memijak dengan kakinya. Hadis hadis sahih betul. Allah Ta'ala memijak apa namanya, neraka dengan kakinya, iaitu kaki Allah. Kalau ikut mana zahir lah, sehingga nak bagi orang neraka ni biar padat sungguh, sehingga akhirnya Jahannam kata tu, qaf, cukup dah tak ada tempat dah. Dilenyek betul-betul tu bagi padat sungguh neraka tu. Main dah lah dia kena seksa, tak ada pula. Kalau kena seksa tapi ruang tu selesa, tahan lagi lah kan.
Ini dah neraka tak selesa, padat lah tu. Lepas tu kena seksa. Okey, sekarang masalahnya bagaimana dalam hadis tadi. Ni hadisnya sahih. Wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwil wa rum tanziha. Kalau ikut makna zahir disebut qadam, kaki, tapak kaki Allah Ta'ala, disandarkan pula pada Allah. Adakah maksud Allah Ta'ala ada anggota kaki? Bagaimana kita ada kaki, Allah juga ada kaki. Cuma kaki Allah tak macam kaki kita. Kita ada kaki, ayam ada kaki. Kaki kita tak sama dengan kaki ayam. Kita ada kaki, lembu ada kaki. Kaki kita tak sama dengan lembu. Adapun kaki semua makhluk tak sama dengan kakinya Allah Azza wa Jalla. Kita faham gitu ke? Kalau kita faham Allah ada anggota tu, cuma rupanya takkanlah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Pandai pula guna ayat tu, laisa kamitslihi syai'. Lalu kita faham, oh Allah dia ada anggota kaki. Maksudnya dia adalah anggota dia tu. Tetapi tidaklah bentuknya macam kaki orang. Macam mana bentuknya? Serah kepada Allah. Kalau kita faham gitu, kita telah pun tashbih dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kata Imam Al-Bajuri dan juga Imam As-Sawi, ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya tanpa ada khilaf di kalangan mana-mana para ulama Ahlus Sunnah sekalipun, bahawa apabila ayat yang seperti ini, yang mula-mula kita kena buat, kita mesti takwil, wajib takwil. Sebab kalau kita tidak takwil, kita akan pegang dia dua je, imam muawwal, imam Allah. Kita selalu belajar ilmu sufik sekarang. Dalam status nas kalimah yang ada dua makna atau lebih, imam kita pegang dengan makna zahir, imam kita pegang dengan makna muawwal. Kalau kita tak nak pegang makna muawwal, tak ada makna lain, kita kena pegang makna zahir. Bila kita pegang makna zahir, lalu kita kena terima ada anggota kaki. Sebab dia sebut qadam, dia tapak kaki lah. Cuma macam mana bentuknya, berapa jarinya, ada jari ke tidak, berkuku ke tidak, itu saya tak tahu. Adakah ada bulu-bulu di kaki, itu saya tak tahu. Itu serah Tuhan lah. Allah yang lebih tahu tentang zat. Kalau kita faham gitu, kita sudah terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana kita sudah memegang makna zahir pada makna mutasyabihat, pada kalimah mutasyabihat. Sedangkan para ulama bil ijma', sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi, tak percaya boleh buka. Melainkan kalau kita kata Imam As-Sawi dusta lah. Ataupun kita kata Imam Bajuri, Syekhul Azhar, dusta. Imam Bajuri yang terkenal tu, kita kata dia dusta, buat penipuan. Boleh sedap-sedap kata ijma', sedangkan tak berlaku ijma'. Maknanya semenjak pada zaman Nabi Muhammad sampai zaman hari ini, semua yang berakidah dengan akidah Nabi, semua mengatakan mustahil. Bila dengar kalimah tu, tak, bukan itu yang Allah inginkan. Maksudnya sudah takwil. Sebab kita sudah bersihkan otak kita daripada memahami makna zahir. Walaupun dari segi bahasa, makna tu yang kuat. Mahtamala amrain ahaduhuma azhar ay aqwa min al-akhar. Tapi kita berubah sebab apa? Bidalil. Wa yu'awwalu zahiru bisabab dalil wa yusamma zahiran bidalil. Maka kita pindah kepada makna yang satu lagi, atas dasar kerana ada dalil. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Dalilnya dalil akal. Dalil akal. Akal adalah merupakan dalil yang iktibar. Sebab akal yang betul akan mengatakan apa? Kalau Allah beranggota, maksudnya Allah Allah ini terangkum daripada pecahan-pecahan. Ketika itu ternafi maksud ahadiyah Allah Azza wa Jalla. Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi SAW, Allah itu adalah ahad. Apa beza ahad dengan wahid? Wahid maksudnya dia tidak berbilang-bilang. Wahid, betul, isnain, tu salasa, arba'a, khamsa, sita. Ahad, lepas ahad apa? Ada tak ahad betul apa? Ada tak lepas ahad apa? Ada tak nombor selepas ahad? Kalau wahid, ada wahid, ba'al wahid wahid, ni, mesti kata wahid, ni, talata, arba'a, khamsa, sita, sab'a, tamaniya, tis'a, asyar. Taib, ba'da ahad mahuwa? Mafish, kan? Sebab dia ghib. Ahad maksudnya dia tidak bercantum. Dia bukan daripada cantuman. Bila Allah kata qul huwallahu ahad, maksudnya qul ya Muhammad alaihi salatu wassalam anna Allah laisa murakkaban min al-ajza. Lianna at-tarkib yadullu ala al-iftiqar. Wallahu ghani. Allah mustahil Allah perlukan jasad begitu sampai terangkum-terangkum gitu. Sedangkan secara makna zahir, dia sebut tangan, maksudnya anggota. Anggota yang dilekatkan pada badan. Dia sebut kaki, main anggota yang sebelah bawah yang diikat kepada badan. Sebut kepala, yang paling tinggi. Sebut mata, iaitu di atas kepala. Bukan atas kepala lah, di muka.
Bila sebut muka, muka begitu. Bila sebut yamin, tangan kanan. Nabi SAW sebut Hajarul Aswad yaminullah fil ardh. Hajarul Aswad yaminullah fil ardh. Hajar Aswad lah tangan kanan Allah di atas bumi. Betul macam mana? Kita nak faham macam mana? Nampak tu Hajar Aswad tu, dah berbentuk dah betul. Siap boleh cium lagi kan? Warna hitam lagi. Maksudnya macam mana? Oh, tangan kanan Allah Ta'ala warna hitam. Tanggi ke tak ada tanggi? Sebab tu semua makna-makna yang begini adalah makna mutasyabih. Sebab orang Arab dalam ucapan mereka ada unsur majaz. Dia ada hakikah, dia ada majaz. Bila Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab ini akan ada unsur hakikah dan juga majaz. Menjadi masalahnya apabila generasi yang terkemudian, zauk Arabi mereka sudah menjadi kurang, lalu mereka memahaminya berdasarkan makna zahir. Sedangkan pada zaman Nabi dulu tak pernah terfikir, sahabat tak nak tanya pada Nabi benda-benda begini. Sebab semua faham. Laisa kamitslihi syai'. Maknanya ini majaz. Okey, sebab tu apabila jumpa ayat-ayat seperti ini, para ulama kata hendaklah kita takwil. Wajib takwil. Kalau tak nak takwil, kalau kata saya tak nak takwil, okey, kalau tak nak takwil awak kena pegang makna zahir. Saya tak nak zahir. Makna zahir saya nak pegang, makna takwil tak nak pegang. Maksudnya awak Arabi. Dua tu je lah, kan? Awak Arabi. Sebab kalau tak nak pegang makna zahir, awak nak pegang apa? Saya tak nak pegang apa-apa. Tak payah bincang. Tak ada keputusan. Sama ada pegang makna takwil atau pegang makna zahir. Apabila sudah takwil, maknanya kita sudah mengatakan mustahil Allah seperti itu, timbullah persoalan yang seterusnya. Kalau gitu apa yang Allah inginkan setelah kita nafikan makna zahir? Dia sebut yaminullah fil ardh, tangan kanan Allah di atas muka bumi. Bila kita sentuh Hajar Aswad, kita bersalaman dengan tangan kanan Allah di atas muka bumi. Mustahil Allah beranggota. Siap bercerai lagi, tangan kanan bercerai pula tu. Ke Kaabah tu badan Tuhan? Waliyazbillah. Jadi maknanya ada makna lain. Mustahil sebab laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluk. Ini batu nampak tu makhluk tu, kan? Batu daripada syurga memang disebut right, minimum makhluk. Kita boleh pegang lagi, boleh ambil gambar lagi, bertempat lagi, dan pernah kena curi lagi zaman Qaramitah dulu. Dan Hajar Aswad yang ada ni dah pecah. Asal dulu batu sekentul begitu. Hari ni pecah tu yang ditepek sebab dicuri pada zaman Qaramitah dulu. Dulu orang tawaf Hajar Aswad pun tak ada, kena curi lagi. Kita nak kata tangan Allah kena curi, biar betul? Mustahil. Jadi kita takwil. Lepas kita takwil, kita dah kata mustahil Allah seperti ini, ada makna lain. Okey, apa makna itu? Ketika inilah kita akan mendapati generasi ulama salaf berbeza manhaj dengan generasi ulama khalaf. Ustaz Nazrul akan terang saya rasa perkara ini dengan panjang lebar lah. Tapi kebetulan kita masuk dalam bab zahir dan juga muawwal ni, kita pun lalu sekali. Sebab dalam kitab-kitab pun akan datangkan contoh berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Sebab nak mengatakan wajib takwil. Sebab kalau tak pegang takwil, kita kena pegang zahir. Sedangkan bila pegang zahir, kita akan tashbih Allah Azza wa Jalla. Ada makna lain. Apa makna itu? Generasi kebanyakan ulama salaf mereka akan kata, saya tak nak cari makna itu. Sebab bila cari, dalam keadaan tak ada dalil yang sarih menyatakan apa makna yang Allah inginkan, mungkin betul, mungkin salah. Mungkin ijtihad saya dalam mencari makna tersebut betul atau salah. Kalau betul tak apalah, kalau salah macam mana? Saya telah memberikan satu makna, saya rasa Allah maksudkan begini, rupanya di akhir aku kata aku tak maksudkan maknanya begitu, makna lain. Jadi saya sudah membuat kesalahan dan disadarkan pula kepada Allah. Lalu kita lihat kebanyakan ulama salaf tidak mentakwil ayat-ayat Allah dengan maksud mereka tidak mencari makna terperinci. Walaupun mereka telah takwil. Sebab kalau mereka tak takwil, mereka kena pegang zahir. Bila pegang zahir jadi mutasyabbih, jadi musyabbihah, jadi mujassim. Bila para ulama kita bukan mujassim, mereka adalah muawwil. Wajib takwil kita. Cuma setelah takwil yang mula-mula, iaitu menafikan makna zahir, ulama kita sebut at-ta'wil al-ijmali, takwil secara ringkas. Datanglah yang persoalan yang kedua, kita nak teruskan takwil ke tidak? Selepas kita takwil ijmali, kita nak takwil tak secara lebih dalam, iaitu mencari terus apa yang Allah maksudkan. Yaminullah fil ardh, yaminullah yani
Jadi ketika itu datanglah dua kumpulan ini. Kebanyakan ulama salaf, bukan semua juga. Sebab ada ulama salaf yang takwil secara detail. Saya sebut perkara ini dalam tesis saya masa saya siapkan tesis tesis master saya. Contoh-contoh ucapan para ulama salaf, iaitu 300 tahun yang pertama tu, yang mentakwil terus ayat-ayat Allah, ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat. Bukan semua, tapi kebanyakan yang tidak mengambil sikap mentakwil secara terperinci. Adapun ulama khalaf, mereka mengambil pendirian, kebanyakan mereka mengambil pendirian untuk mentakwil secara terperinci, dengan maksud kami berijtihad, kalau betul moga-moga Allah Ta'ala terima, kalau salah moga Allah ampunkan. Ijtihad. Dan ijtihad pun berdasarkan nas, berdasarkan konsep bahasa Arab. Sebab macam tadi, yad dengan maksud apa? Yad ada banyak makna. Antaranya kudrah. Kena tak kudrah? Yadullah maksud kudratullah. Kena. Maksudnya yad dengan maksud kudrah kena. Jadi mungkin yang ni kot maksud Allah Ta'ala. Tapi yad dengan maksud jarihah, tangan beranggota begini mustahil. Qadam, kaki. Di dalam Sahih Bukhari disebut Allah Ta'ala datang jumpa kita di akhirat kelak. Saya sebut ni sebab kita akan bertemu dengan teks hadis dan juga ayat Quran yang seperti ini, yang termasuk dalam erti mutasyabihat, al-mutasyabihat. Dalam Sahih Bukhari disebut di akhirat kelak Allah Ta'ala suruh semua manusia cari Tuhan masing-masing. Yang sembah bahala cari bahala, yang sembah matahari cari matahari. Akhirnya semuanya campak habis-habis neraka. Yang tinggal akhirnya orang Islam, orang Kristian, orang Yahudi dan munafik. Sebab orang Kristian, orang Yahudi, dia sembah Allah Ta'ala, tapi dia fahami Allah dengan maksud yang lain. Kristian dia kata Allah Ta'ala tu Nabi Isa, Nabi Isa tu Allah. Akhirnya mereka pun masuk api neraka. Orang Kristian, orang Yahudi pula, dia tak kata Allah Ta'ala tu siapa-siapa, tapi masalahnya dia tasbihkan Allah. Dia kata Allah ni bertumbuk dengan Nabi Yaqub, lepas tu Allah kalah habis. Lepas tu dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia pun masuk api neraka juga. Lepas tu golongan munafik yang pura-pura masuk Islam, akhirnya pun masuk api neraka juga. Akhirnya yang tinggal orang Islam. Lalu dalam hadis pun Allah pun datang bertemu dengan orang Islam. Lalu orang Islam kata, tak, kamu bukan Tuhan kami. Akhirnya Allah datang sekali lagi. Oh, kamu betul Tuhan kami. Dia kata macam mana tu? Hadis ada Sahih Bukhari. Jadi kalau kita jumpa hadis-hadis seperti ini, sinilah yang kita kena mula-mula sekali bila jumpa begini. Bila Allah datang, bila orang Islam kata, kalau macam ni, ini bukan Tuhan ni. Padahal itu Allah Ta'ala. Dalam hadis sebut yang datang itu Allah Ta'ala. Akhirnya Allah datang sekali lagi. Lalu kali kedua barulah orang Islam kata, betul, kamulah Tuhan kami. Jadi banyak orang Islam tersilap. Yang mula-mula tu sebenarnya memang ada Allah Ta'ala dah. Kita nak faham macam mana? Maksudnya Allah mendatangi kita. Kita kata dah, kalau rupa macam ni bukan Tuhan. Datang kali kedua, ini pun betul Tuhan. Baik, adakah Allah Ta'ala di akhirat kelak bertempat? Boleh datang pula. Bila datang, ja'a maksudnya memang dah makan. Itu yang zahir kan? Ja'a, mana kalau saya duduk sini, saya datang ke? Bayangkan pada pagi saya duduk sini, tunggu adik-adik semua. Dan tak pergi mana, duduk kat luar Jawi ni bertahun-tahun. Ada ke? Ja'a syekh. Ja'a syekh. Intazara syekh. Bukan ja'a syekh, intazara syekh. Ja'a yani huwa taharrak, taraka makan wa zahaba ila makan tan. Itu makna zahir. Tapi bila disebut gini, ada makna lain. Apa maknanya? Kita sendiri kalau tak tahu makna, senang. Mustahil Allah seperti itu. Apa makna? Saya tak tahu. Serah ke Allah. Atau saya tak tahu, nantilah saya tanya para ulama apa maknanya. Kita kena ada sikap begitu. Kalau tidak, kita akan jadi mujassimah. Sebab kita mesti takwil. Lalu bila kita baca takwil para ulama, macam-macam. Orang ni faham gini. Semua tu adalah ijtihad. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, maksud Allah Ta'ala datang itu adalah tajalli kepada Allah. Lain pula. Tajalli terus. Bukan zat Allah, tapi tajalli kepada Allah. Tajalli makhluk. Contoh macam bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis sebut menghentak neraka sampai neraka sebut qab.
Qab. Cukuplah, dah penuh dah ni kan. Memang kalau mula penuh, tapi bila injak dari ruang kosong, sebab semua dah terimpit. Bila sebut kaki tu sendiri, kata Syekh Yusri bin Rushdi suatu huraikan hadis ni, iaitu Allah mencipta satu zat berbentuk kaki. Ni kefahaman Syekh Yusri. Allah mencipta satu bentuk, satu makhluk yang berbentuk kaki, yang dinamakan kaki itu kaki Allah. Tapi bukan maksud itu adalah kaki Allah, sebab Allah tidak beranggota. Tapi dinisbahkan kepada Allah atas dasar nisbah tasyrif. Baitullah, rumah Allah. Maksudnya Allah dalam tu kan? Allah, sianya kalau Tuhan duduk situ. Rumah kita lagi cantik daripada Kaabah. Kan? Secara tengok gitu kan. Sebab itu ada kelambu. Cuba buka kelambu ni. Subhanallah, kata Fadilatul Syekh Yusri, Kaabah ni tak cukup binaan ni. Sepatutnya Hijri Ismail kan masuk dalam Kaabah kan. Hijri Ismail termasuk dalam Kaabah kan. Tapi oleh kerana musyrikin Mekah tak cukup duit yang halal, duit haram banyak, duit halal sikit. Jadi mereka tak mampu nak membina Kaabah setelah Kaabah runtuh masa musim banjir tu. Mereka tak mampu nak membina Kaabah penuh sebagaimana Kaabah Nabi Allah Ibrahim. Dan mereka sempat buat dengan duit halal ni Kaabah yang kita lihat pada hari ni. Akhirnya mereka pun tandakan Hijri Ismail tu, nak bagi tahu yang ni termasuk Kaabah saya, tapi kami tak cukup duit. Lalu kata Syekh Yusri, Allah takdirkan perkara itu supaya nak bagi tahu kita, kalaulah rumah yang dimuliakan oleh Allah begitu, apa sangat dunia ada atas dunia, apa sangatlah harta yang ada atas dunia. Kalau benda yang dimuliakan oleh Allah lalu dinamakan Baitullah pun tak cukup. Main dunia ini tempat yang kurang, tempat naqas, tempat serba-serbi kurang. Kalau dah rumah Allah pun, maksudnya rumah ibadah yang Allah muliakan pun tak cukup. Agak-agak ada ke benda sempurna atas dunia? Sebab kalaulah dunia ni sempurna, sepatutnya rumah Allah juga sempurna. Tapi bila semua rumah Allah, ada ke masuk kita faham Allah Ta'ala dalam tu? Tak, tapi masuk rumah Allah. Maksudnya rumah yang disandarkan kepada Allah atas dasar mulia. Ruhullah, Nabi Isa Ruhullah. Maksudnya apa? Satu juzuk pada Allah masuk dalam badan Nabi Isa? Ya betul. Sudah jadi Tuhan ni berjasad pula, ada juzuk-juzuk pula. Maknanya Allah menciptakan satu roh, yang roh itu dimuliakan oleh Allah. Lalu Nabi Isa dinamakan Ruhullah. Jadi kaki Allah, maksudnya Allah menciptakan satu makhluk, yang makhluk itu dimuliakan oleh Allah. Lalu dinamakan Qadamullah. Tapi dia bukannya zat Allah, dia makhluk. Jadi itu takwil. Contoh takwil. Ada ulama faham dengan makna yang lain. Jadi takwil ini mesti. Takwil yang mula-mula iaitu takwil ijmali memang mesti. Kalau tidak, kita akan tashbih. Kita akan pegang dengan makna zahir. Bila pegang makna zahir, kita akan tashbih Allah Azza wa Jalla. Tapi makna yang kedua itu, iaitu takwil tafsili, itu adalah berlaku khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengambil sikap untuk serah ke Tuhan. Itu lebih selamat. Lepas tu ulama kata tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf ahkam. Sebab kalau nak berdebat, kalau kita nak berbincang dengan orang non-Muslim, kalau kita sebut serah ke Tuhan, dia orang ni tak jawapan ke? Nampak? Baik, kalau untuk perdebatan, sesuai dengan tariqatul khalaf. Tapi kalau untuk kita beriktikad sendiri, untuk kita, tak, tariqatul salaf aslam. Contoh kita dengar tu dah ada makna lain serah ke Tuhan. Saya bukan tak yakin, saya yakin ini ayat Tuhan. Ini firman Allah, ini hadis Nabi, saya tahu. Tapi bila Nabi sebut begini, mustahil maknanya begitu. Berdasarkan makna zahir, ada makna lain, serah ke Tuhan. Itu lebih selamat. Tapi untuk berdebat, takkan kita kata, bila Tuhan kata Tuhan ada tangan, maksudnya serah ke Tuhan kan? Semua serah ke Tuhan? Semuanya Wallahu'ala, jawapan. Orang nampak agama Islam tak ada jawapan pula. Jadi sebab itu ulama khalaf, peranan mereka menzahirkan makna-makna begini sebab mereka hidup pada zaman perdebatan. Kita pada hari ini pun begitu juga. Sebab kita terpaksa menghadapi dengan orang yang mengatakan Tuhan berjasad, Tuhan bertempat. Jadi mau tak mau kita kena dalam perdebatan, dalam kita nak berbincang, kita kena zahirkan tariq khalaf. Tapi kalau kita sini nak berpegang untuk hati kita sendiri, untuk i'tiqad kita sendiri, saya lebih suka untuk khalaf, salaf, serah ke Tuhan. Sebab tu kalau kita lihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di akhir hayat mereka akan sebut tariqatus salaf yang lebih tepat. Sebab mereka dah meninggal lah. Macam Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, di akhir hayat mereka akan sebut bahawa sebenarnya mereka beriktikad dengan akidah yang dipegang oleh ulama salaf. Dengan maksud apa? Mustahil Allah sebagaimana yang kami faham berdasarkan nas, berdasarkan zahir,
Ada makna lain. Apa maknanya? Serah ke Tuhan. Sebab dah saat akhir wafat. Tapi sepanjang hidup mereka berhadapan dengan taifah mubtadi'ah yang berbagai. Al-Karramiyah, Mu'tazilah, Syiah. Jadi mau tak mau mereka terpaksa berdebat dengan menggunakan ilmu berdasarkan kemampuan bahasa Arab, juga nas-nas yang lain. Jadi mereka terpaksa zahirkan. Tapi di saat akhir mereka nyatakan sebenarnya dari segi i'tiqad yang terbaik adalah i'tiqad ulama salaf. Tapi untuk kita berpegang dengan tarik ulama khalaf tak ada masalah. Bahkan dia ahkam, dia lebih sesuai untuk kita menzahirkan makna yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW dan juga Allah Azza wa Jalla. Tapi nak selamat supaya takut tersilap, ulama salaf lah. Dan kata para ulama kita, bila kita baca kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Abu Hanifah, ulama-ulama salaf, yang ayat mereka seakan-akan mereka tasbih Allah Ta'ala, sebenarnya mereka bukan tasbih. Mereka nak kata kami beriman dengan bahawa ayat ini ayat Allah, hadis ni hadis Nabi. Bila kata Allah lahu yad, macam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam kitab Al-Ibadah disebut bahawa beliau mengakui bahawa memang Allah ada yad. Maksudnya apa? Aku beriman bila Tuhan kata Allah ada yad, maksudnya betul ayat tu ayat Allah. Tapi adakah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari fahami yad dengan maksud tangan? Tak, sebab bil ijma' mesti takwil dengan maksud tawil ijmali. Kalau tak tawil ijmali, Yasimah pilih antara dua. Okey. Panjang pula sebab isu berkenaan dengan takwil ni adalah antara isu yang famous pada hari ini. Tapi benda-benda begini, kalau pada masyarakat kita tengok masyarakat kita tak timbul perbahasan tu, timbul. Sebab kadang-kadang tak semua orang boleh faham macam mana kita faham. Bincang dengan orang kampung, tiba-tiba pakcik ni nak pergi kuliah. Kuliah apa? Tangan Allah tu masuk apa? Dia selama hidup dia tak pernah terfikir yang Allah diberanggut. Sebab itu yang dia belajar. Tiba-tiba pakcik tengok ni, Tuhan kata yad. Cik tahu tak yad ni maksud apa? Yad bahasa Arab maksud tangan. Udah gitu. Tuhan ada tangan ke? Terus canda pula selama ni kata Tuhan tak ada anggota. Ni Tuhan sebut. Akhirnya orang biasa, dia mungkin tidak akan faham perbahasan-perbahasan yang dakik ini. Dan para ulama kita pun tak sebarkan hanya kepada ahli ilmi saja. Dan juga di dalam perdebatan oleh kerana ada tuntutan untuk menzahirkan kebenaran. Itu saja. Tapi janganlah buat kuliah pula. Melainkan kalau tempat itu memang sudah rosak pegangan masyarakat dengan sebab mereka terkesan dengan pemikiran dibawa oleh orang yang mengatakan Tuhan tepat, Tuhan ada anggota dan sebagainya. Yang ni kita kena terang balik. Makcik, sebenarnya mesti kita kata mustahil Tuhan beranggota, ada tempat. Macam mana Tuhan ada tempat pula, makcik? Dulu tak ada tempat. Allah Ta'ala kita membuat guna konsepkan. Dulu hanya ada Allah. Langit tak ada, bumi tak ada, kursi pun tak ada, benda pun tak ada. Masa tu Tuhan ada tempat ke tidak? Tak ada lah, sebab tempat pun tak wujud lagi. Lepas tu Tuhan pun wujud tempat. Takkan Tuhan lepas wujudkan Tuhan pun masuk dalam tempat. Allah bagi tempat lagi besar daripada Allah. Sebab tempat meliputi Allah. Biar betul makcik. Mana Allahu Akbar tu? Baik. Okey, khalas. Sebab ada tuntutan. Tapi kalau selama hidup makcik tu elok dengan zikir, dengan selawat, tiba kita buat kuliah pening di hari tu. Walaysa kullu ma yu'rafu yuqal. Walaysa kullu ma yu'rafu yuqal. Walaysa kullu ma yuqal ata ahlu. Walaysa kullu ma ata ahlu ata waktu. Jadi kita kena jadi seorang yang hakim lah. Tengok suasana tempat perlu atau tidak. Sebab perkara ini dia adalah untuk simpanan ataupun pertahanan para syuyukh. Timbul apa-apa mereka standby lah. Timbul apa-apa kita akan keluarkan. Tapi bukan kerja kita mempamerkan senjata kita pada orang. Sebab bukan semua orang faham nak guna senjata tu macam mana. Ahli silat dia pandai lah. Bagi kerih kat makcik, habislah potong bawah pergi kerih. Tak selesai kan. Jadi kena faham. Okey, wa yu'awwalu zahiru bid-dalil wa yusamma zahiran bid-dalil. Imam Al-Mahalli kata apa? Wa minhu qawluhu ta'ala was-samaa'a banaynaha bi'aydin. Zahiruhu jam'u yad. Kalimah aidin tu sendiri ada dua makna dah. Aidin dengan maksud quwwah, dia bukan jamak, dia bukan maksud dia jamak kepada yad, yadan, aidin. Tak, dia memang kalimah aidun terus, bukan aidin, aidun. Aidun maksud dia quwwatun. Maksudnya dia adalah bukan jamak. Aid dengan maksud jamak pun ya juga.
Bila Allah Ta'ala kata was-samaa'a banainaha bi'aidin, kenapa tak baca bi'aidi? Sebab tak ada alif lam. Tapi boleh juga dengan maksud bi'aidin ay biquwatin. Sebab asalnya aidun. Aidun bila sudah jadi majrur dia baca aidin. Dalam masa yang sama, aidin juga sebenarnya dia mungkin boleh jadi jamak kepada yadun. Yadun, yadan, aidin. Tapi sebab tak ada alif lam kita bunyi aid. Kalau ada alif lam kita bunyi aidi. Aidi. Yang kalau mula-mula tadi aid, ada alif lam ke tak ada alif lam ke, bunyinya aid juga. Aidun, al-aidu. Al-aidu ataupun aidun. Nak sebut susah. Aidun ataupun al-aidu. Itu kalau masuk kuwah. Tapi kalau kita guna kalimah aidin dengan maksud tangan, maka dia adalah jamak kepada yad. Yad, yadan, aidin. Ataupun juga jamak sebenarnya ayat. Boleh juga. Bila Allah kata was-samaa'a banainaha bi'aidin, jadi kalimah aid di sini dah dua makna dah. Dengan maksud tangan atau dengan maksud kuwah. Dalam masa yang sama, yadun juga antara maknanya kuwah. Subhanallah wa ta'ala. Yadun tu sendiri selain bermakna tangan, dia juga bermaksud kuwah. Kata Imam Al-Mahalli, zahiru jamu yadin. Secara zahirnya, yang banyak orang guna bila sebut aid, maksud dia tangan. Walaupun kadang-kadang orang guna juga aid dengan maksud kuwah. Tapi secara zahirnya, kalimah bi'aidin aid, bi jam'i yadin. Jamak kepada yad iaitu aid, itu tangan-tangan. Langit ni kami telah membinanya dengan tangan-tangan. Maksudnya tangan-tangan siapa? Kalau ikut zahir, tangan Allah. Tangan-tangan. Jamak pula tu bukan dua, 3 sekurang-kurangnya. Kalau kita nak faham mana zahir lah, mesti ada 3 tangan. Kalau 2, biyadai. Biyadai contoh. Ni dah biaidin, mesti 3. Itu paling kurang lah. Mungkin lebih, mungkin 4. Baik, dah 7-8 tangan. Wazalika muhal. Kata Sayyidina Imam Mahalli, wazalika muhalun fi haqqillahi ta'ala. Fasurifa ila ma'na al-quwah bidalil al-aqli al-qati'. Dalil akal yang qat'i mengatakan Tuhan mustahil beranggota badan. Sebab bila beranggota saja, kita perlukan tangan. Kenapa ada tangan? Bukan hiasan, sebab kita perlukan. Memang Allah perlukan tangan. Memang Allah memerlukan. Siapa yang perlukan, siapa yang diperlukan ni? Dalam masa yang sama dengan ucapan firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maksudnya ghair mujazza. Jadi kata Imam Al-Mahalli, kena tukar daripada kalimah aid dengan maksud tangan-tangan, jamak pada tangan, ditukar kepada makna lain. Apa maknanya? Serah. Nak cari mana ke tidak? Kalau tak nak cari mana, kita ambil tarik ulama salaf. Tapi mesti salaf ke, khalaf ke, semua mereka sepakat mesti lari daripada makna zahir. Setelah dah lari daripada makna zahir, okey, nak teruskan perjalanan dengan mencari makna atau cukup takat tu je? Ulama salaf kata cukup kot. Saya takut silap. Ulama khalaf kata kita bukan guna otak, kita guna ilmu bahasa Arab. Kita rujuk juga makna bahasa. Kita pilih makna yang sesuai. Okey, mereka teruskan perjalanan. Okey, ini adalah perbahasan berkenaan dengan zahir dan juga muawwal. Khair. Qala rahimahullah azza wajal. Okey, ada soalan sebelum kita masuk wal umum qad taqaddama syarhuhu. Panjang pula kita pada ayat tadi wa kullu nassin aw hamal tashbiha aw wilhu aw fawwid wa rum tanziha. Saya dulu tak faham juga perkara ni. Tapi alhamdulillah lah, dulu sempat juga belajar dengan Syekh Jamal Faruq masa Syekh mengajar di Masjid Azhar dulu, baca Hasyiah Sawi. Walaupun tak dapat nak ikut kelas penuh-penuh sebab kelas bertembung dengan kelas Syekh Said. Jadi masa tak bertembung tu saya sempat ikut. Ustaz Nazrul memang ikut semua Syekh Jamal Faruq dari dulu. Sama juga dengan Ustaz Abdullah, Ustaz Afifi Abdullah. Ustaz Afifi Abdullah dengan saya dulu sama-sama. Kami kelas Syekh Said pun sama-sama, kelas Syekh Jamal pun sama-sama. Takdir Allah Ta'ala oleh kerana pertemuan masa masyayikh kita, kelas Syekh Said dengan Syekh Jamal serentak di tempat yang sama dalam Masjid Azhar. Jadi masing-masing bertemu. Tetapi saya ke Syekh Said, Ustaz Afifi pergi ke Syekh Jamal. Jadi masa Syekh Jamal hurai ni memang terang semua. Alhamdulillah,
Saya pegang yang saya dengar Syekh Jamal tu lah. Dan kita rujuk, lepas tu bila dah boleh berani baca kitab sikit, rujuk dalam Hasyiah Bajuri juga disebut sebagaimana yang kita dengar daripada Masyaikh. Alhamdulillah. Akidah, sebab orang kata ini akidah Asy'ariyah ni adalah akidah yang bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah. Kita kena pegang akidah Ahlus Sunnah, bukan pegang akidah Asy'ariyah. Sedangkan yang betulnya bila sebut akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bukalah mana-mana kitab pun. Kan dulu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dikenal sebagai Imam Ahli Sunnah. Kan? Imam Ahlus Sunnah. Dalam kitab-kitab lama dia sebut begitu. Imam Ahli Sunnah. Habis sunnah apa yang dipegang? Sunnah wal Jamaah. Maksudnya akidah yang dipegang oleh beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis tu nama Asy'ari sebab apa? Sebab beliau yang mempeloporinya. Sama juga mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ke yang mengatakan halal haram tu? Imam Syafi'i ke yang kata halal haram tu? Maksudnya kita tak guna Quran Sunnah, kita guna Imam Syafi'i punya ucapan. Tanya apa mesti saya rasa begini, saya rasa begini. Tak guna dalil. Tak. Mazhab Imam Syafi'i adalah apa yang Imam Syafi'i faham daripada hadis Nabi. Jadi kenapa panggil mazhab Syafi'i, tak panggil mazhab Rasulullah? Sebab kita dah pegang mazhab Syafi'i, sebab ini berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik berdasarkan kefahaman Imam Malik. Tapi kesemuanya adalah kembali kepada nas. Bukan mereka yang mencipta fiqh. Kalau itu fiqh hanya berlaku pada zaman Imam Syafi'i. Sebelum tu fiqh apa? Ya, semuanya kembali kepada baginda Nabi. Cuma cara kefahaman berbeza-beza. Nas tetap nas. Nas dengan masuk ayat Quran tetap sama, hadis tetap sama. Tapi disandarkan kerana mereka yang mempeloporinya. Okey. Istilah tu pun dicuri, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ni kami ni orang mazhab Ahlus Sunnah. Tapi kita ni mazhab apa? Mazhab bid'ah, mazhab Taurah Injil. Kita juga mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila menisbahkan mazhab Ahlus Sunnah dengan mentashbihkan Allah, tak betul. Sebut betul kami mazhab Mujassimah, kan saya masalah. Kan senang cerita. Sebab kalau kita tengok Imam Al-Razi, sehingga dikatakan beliau mati dibunuh oleh Al-Karramiyah. Karramiyah itu adalah mereka yang pada zaman Imam Al-Razi, mereka inilah yang membawa akidah yang mengatakan Tuhan ni seperti bertempat, dan banyaknya dipegang oleh ulama-ulama mazhab Hambali yang terkemudian. Dia panggil Mutaakhiril Hanabilah. Dikatakan Imam Al-Razi diracun dan meninggal dengan sebab banyaknya perdebatan. Imam Al-Razi jangan asal jumpa kata orang ni debat kita. Yang perdebatan ni memang dari dulu lagi, bukan zaman sekarang. Cuma orang dulu mereka berdebat bukannya yang penting kita menang, tak, yang penting kita cari kebenaran dengan kemampuannya dan dengan penuh adab lah, kan? Jadi Imam Al-Razi memang berdepan sungguh dengan kumpulan ni. Sebab tu Imam Al-Razi ada kitab Asasus Taqdis yang menjelaskan sebenarnya ayat yang mutasyabih ni apa yang Allah nak masukkan. Disebut terus, takwil secara tafsir. Sebab ini memang perjuangan beliau untuk apa namanya, untuk mengatakan. Dan beliau juga menyebut bahawa ayah beliau berpahaman, berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Baik, istilah Ahlus Sunnah ni memang istilah dari dulu lagi, merujuk kepada akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Tapi hari ni lagi dahsyat. Sebut akidah Ahlus Sunnah, entah ni Ahlus Sunnah ke Asy'ariyah, dia jadi begitu pula lah. Dahsyat zaman ini, sampai istilah ilmu tu pun dicuri sampai segitu sekali. Tak kisah kalau tak nak pegang dengan akidah Ahlus Sunnah, tapi jangan sandarkan kepada akidah Ahlus Sunnah benda yang tidak dipegang oleh ulama-ulama kita sebelum ni. Sebut kami bukan akidah Ahlus Sunnah, kami akidah yang mentajsimkan Allah. Selesai masalah. Jadi kita boleh berdebat secara jantan terus. Ini tak kita Ahlus Sunnah, kami apa? Ahlul Bidah. Jadi susah hati kita. Dia ni kan kata Ahlus Sunnah tadi tak macam yang kita belajar. Sunnah mana dia pegang ni? Jadi dia jadi masalah pening kita. Orang pun pening. Lepas tu saya kau hari ni akidah saya akidah Asy'ari. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Asy'ariyah. Sebut terus biar orang tahu akidah Ahlus Sunnah ni adalah merujuk pada akidah Al-Asy'ari. Salah seorang guru saya, Fadilatul Syekh Usamah bin Badi' As-Sa'idan. Nama beliau Usamah bin Badi' Sa'id. Usamah Badi' Sa'idan Al-Filastini Al-Syami Al-Hanafi Al-Asy'ari. Sebut terus. Beliau cerita ada juga orang kata tak sebut Asy'ari tu, kan? Kata beliau, saya kena sebut sebab orang hari ini mengatakan seakan-akan akidah Asy'ari ni akidah sesat. Akidah yang betul akidah salaf, iaitu yang tidak mentakwilkan. Sedangkan para ulama kita mengatakan ijma' para ulama
bahawa akidah Ahlussunnah kesemuanya mentakwilkan, iaitu takwil secara ijmali. Adapun takwil tafwid, takwil secara tafsili memang berlaku khilaf dari segi manhaj. Tapi kesemua mereka sepakat untuk warum tanziha, iqsid tanziha. Semua kita mahukan tanzih Allah Ta'ala. Cuma orang ni tanzih dengan cara takwil tafsili, orang ni tanzih dengan cara tafwid setelah mereka takwil secara ijmali. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada, ya Allah berlima biar betul. Khair insya-Allah. Qala rahimahullah azza wa jalla wal umumu qad taqaddama syarhuhu. Wal umum qad taqaddama syarhuhu. Umum iaitu sifat satu kalimah, dia ini bersifat dengan sifat umum, telah pun selesai dibincangkan sebelum ini. Tiba ni kita bincang pasal zahir, bincang pasal muawwal, tiba-tiba umum. Betul saya sebut lagi, umum dah bincang dah sebelum ni. Bukan cakap umum je dah bincang, banyak macam dah bincang ni, kenapa tak semua-semua? Kan? Al-amru pun dah bincang, an-nahyu pun dah bincang, tiba-tiba je wal umum qad taqaddama syarh. Dalam matan Waraqat, kebanyakan makhtutat yang saya jumpa ada kalimah ini, wal umumu qad taqaddama syarhuhu. Ada 2 manuskrip saja yang saya guna. Saya semua ada bahasa. Asal saya guna 6 semua Ya, semuanya ada 6 manuskrip. Ada 2 manuskrip saja yang tak ada kalimah wal umumu qad taqaddama syarhuhu. Maksudnya selepas wa yu'awwalu zahiru bid-dalil wa yusamma zahiran bid-dalil, terus al-af'al. Tidak disebut pula wal umum qad taqaddama syarhuhu. Dan kalau kita tengok kitab-kitab yang menguraikan matan Waraqat, tak ada huraian mereka, kebanyakannya lah. Contoh macam Syarah Mahalli, kitab Ghayatul Ma'mul, kitab Qurratul Ain, tak ada didatangkan kalimah wal umum qad taqaddama syarhuhu. Namun ada juga sebahagian ulama yang menguraikan matan Waraqat didatangkan jumlah ini. Dan dalam manuskrip kebanyakannya ada. Kebanyakannya yang saya jumpa lah. Saya tidaklah cari semua manuskrip Waraqat dalam dunia ni, kan? Sebab kita pun dekat Mesir je. Itu pun kita tengok di internet. Sebab alhamdulillah hari ni orang miskin pun boleh dapat semua maklumat ni. Dulu orang kaya je boleh dapat semua maklumat. Sekarang ni alhamdulillah, dengan adanya nikmat internet ni, kita boleh download. Bukan download video, bukan download cerita Korea, download makhtutat, download kitab-kitab. Dulu saya ingat lagi bila pergi maktabah Darussalam di Hayu Sabek ni, dekat dengan dekat dengan rumah polis tu lah. Bila pergi Darussalam tu, bila tengok kitab banyak-banyak, saya kata, dah, kutub kullah ghaliyah wa ana faqir zai ashtari kutub. Dia buat kelakar dengan saya lah, sahabat saya ni Ustaz. Apa nama dia? Lupalah, owner maktabah. Apa nama dia? Dia kata, ya akhi, ya khairin nizam, al-faqir la yastahi ayashtari al-kutub. Dia buat kelakar lah, saya faham lah dia buat kelakar dengan saya, kan? Orang miskin tak layak beli buku, bukan tak ada duit, macam mana, kan? Tapi hari ni alhamdulillah, orang miskin pun layak. Tapi dia kena ada internet lah, atau dia pinjam internet kawan dia, yang percuma. Okey. Tapi orang dulu nak dapatkan makhtutat susah, kena pergi belayar ke sana sini, kan? Pergi ke Turki cari makhtutat, kena beli lagi, Betul, bukan dapat nuskah asal, dapat beli gambar je, itu pun mahal, Tapi hari ni alhamdulillah lah, ada beberapa tempat yang dia paparkan gambar manuskrip tu, boleh kita download, Jadi alhamdulillah. Cuma ada juga kitab-kitab yang susah nak dapat, Itu kena pergi musafir lah. Contohnya kitab Muntakhab Imam Ar-Razi, katanya ada di universiti di selatan Amerika Syarikat. Macam mana nak pergi tu? Kalau siapa orang kaya nak ajak saya pergi Amerika, jom kita cari makhtutat, Tapi itu di antara perkara yang mustahil secara adat, Tak ada orang nak belanja saya pergi ke Amerika, Okey, dalam kebanyakan makhtutat disebut apa? Wal umum qad taqaddama syarhuhu. Lafaz umum telah dibincangkan sebelum ini. Okey.
Saya tanyakan soalan ni pada Syekh Said. Syekh, dalam matan warakat ada kalimah ini. Apa maksudnya? Tiba-tiba umum terkeluar begitu. Syekh sebut, ada pun umum, lafaz umum telah dibincangkan sebelum ni. Apa kaitan dengan perbahasan kita sekarang ni? Jadi ketika itu setelah Syekh pun, sebab dalam kebanyakan syarah tak ada teks ni. Bila saya timbulkan begitu, sebab saya kata dalam kebanyakan makhtutah ada yang saya jumpa. Cari, kami sama-sama menokashah tu, cek kitab semua. Akhirnya jumpalah ada kitab yang menguraikan matan ni. Kata yang menguraikan matan ni, umum termasuk di dalam makna zahir. Lafaz umum dia juga termasuk dalam kategori al-zahir. Sebab bila kita gunakan kalimah yang bersifat umum, apa yang kita akan faham? Semua. Ada satu lagi yang kita mungkin juga, tapi kita tak pergi ke situ terus. Iaitu apa dia? Sebahagiannya tak termasuk dengan hukum. Maksud dia al-mukhassas. Kan bila kita sebut contoh, innal insana lafi khusr. Kalau dengar ayat tu semata-mata, semua manusia itu kita faham, semua sekali orang Islam, bukan Islam, semua sekali dalam kerugian. Tapi ada satu lagi makna, bukan semua orang kafir saja, orang bukan Islam saja. Baik, bukan semua. Tapi bila sebut al-insan, kita akan faham semua. Betul tak? Bila kita akan faham semua. Tapi ada satu lagi makna, iaitu sebahagian yang berpegang dengan hukum umum, sebahagian lagi sudah tidak berpegang dengan hukum umum sebab sudah berlaku takhsis. Yang ini makna yang kedua. Tapi kita tak akan beralih kepada takhsis melainkan setelah ada dalil. Oleh kerana al-am juga, kalimah yang ada unsur umum, dia juga termasuk dalam kategori al-zahir. Jadi al-zahir ni, bawah dia al-am pun ya, haqiqah dan juga majaz pun ya. Haqiqah majaz pun ya, am pun termasuk juga dalam al-zahir. Oleh kerana kita dah sebut tentang al-zahir, dan biasanya kita akan bincang tentang kalimah yang macam haqiqah dan juga majaz tadi. Lalu kata Imam Al-Haramain di sini, jangan lupa, umum pun sebenarnya dia juga termasuk dalam kategori al-zahir. Cumanya saya dah bincang dah sebelum ni, maka tak payah bincang dah kat sini. Kita dah bincang tentang lafaz am sebelum ni. Jadi saya tak perlu bincang di sini. Cuma sekadar peringatan, seakan-akan Imam Al-Haramain beritahu sekadar peringatan. Walaupun sebelum ni kita telah bincang lafaz am, tapi kena tahu lafaz am ini, dia kalau kita nak susun, dia boleh diletakkan di bawah kategori al-zahir. Okey? Al-zahir maksud dia termasuk di antaranya adalah lafaz am. Wal umum qad taqaddama syarhuhu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey. Sekadar ini dahulu rasanya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada al-af'al. Okey. Kita akan masuk kepada al-af'al biiznillah azza wa jalla. Okey, ada sebarang persoalan? Saya kadang-kadang bila sahabat tak tanya ni, saya takut. Memang saya ni urai, saya seorang syok sendiri ke? Dan orang pun tak tahu nak tanya apa. Faham sangat-sangat ke? Ke memang ada benda tak faham tapi segan nak tanya? Jangan malu tanya. Bahkan kami diajar oleh Syekh Syed dan juga guru-guru yang lain, kalau kita rasa huraian tu tak kena, sebut. Kenapa huraian begitu kan? Tak sepatutnya kena macam ni. Diajar begitu. Sebab kadang-kadang tak mustahil guru juga tersilap dalam menghurai, tak berperasan ataupun dia tersalah faham. Jadi penting majlis ini supaya kefahaman yang ada pada guru dapat disampaikan kepada murid. Dalam masa yang sama, murid dengar dan ta'amul. Kalau dia rasa lain macam je ni, sebut. Mana tahu rupanya yang guru sebut betul, dia salah faham. Lalu murid tadi dapat dibetulkan. Atau si murid itu menyedari kesilapan guru, lalu disebut, lalu guru pun, saya minta maaf, saya terlupa, saya tersilap. Akhirnya yang tadi itu ingat macam yang guru sebut, dapat dibetulkan kefahaman. Di majlis ilmu ni, dengan majlis talaqi ni, itu di antara kelebihannya. Dan subhanallah, saya melihat para guru kita di Al-Azhar, mereka sikit pun tidak ada unsur takabur dalam masalah ini. Dulu pernah dalam satu majlis, Allah yarham Syekh Ahmad Ifat, yang syahid dibunuh secara, sampai sekarang tak tahu siapa yang bunuh dia.
dalam satu perhimpunan tu dia dibunuh secara apa? Secara zalim begitu, tak diketahui siapa yang bunuh dia. Dalam satu majlis di Masjid Azhar, masa beliau menguraikan Hasyiah Al-Bajuri, saya tak ikut sangat kelas ni sebab kelas bertemu dengan kelas kelas master saya di universiti. Tapi kalau ada masa-masa kebetulan dia tak ada kelas di universiti, saya lari jugalah dengar kelas Syekh Imad. Adalah masuk 1, 2, 3 kelas, tak banyak sangat lah. Cuma yang saya ingatnya kenangan dengan Syekh Imad ni, bila bas kita naik bas, bila kita nak share naik bas lah, Syekh Imad Ifat Allah yarhamu. Al-Fatihah lahu. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bila naik bas daripada Darasah, bila nak pergi Kayu Ashir, contohnya sebab bila ada mengajar di masjid mana tak, saya tak pernah ikut kelas yang di masjid luar tu. Jadi bila kita naik bas, lalu Syekh pun dah naik bas, kita pun bersalam lah. Bila bersalam tu, bila kita nak cium taslim ni, Syekh tak bagi cium tangan, Syekh tarik tangan. Kemudian memang naik bas tu percuma lah, Syekh akan bayar. Jadi selepas tu dia nampak je Syekh, seronok lah kan, sebab kita akan salam dengan Syekh dan kita akan duduk belakang. Lepas tu ya saya leleh gitulah, berjamalah pada seronok sebab Syekh telah bayar. Dan saya perasan bila Syekh Imam Ifat Allah yarhamu, bila dalam bas buka buku. Yes. Masa sangat menjaga masa. Dalam kenderaan buka buku, baca, buat nota, buat murajaah. Tak adalah menyembang terpenuh, tak ada tengok lagi lah kan. Tapi ada je buka. Bayangkan duduk atas bas macam tu dengan letak kitab di tangan dan menulis, kita boleh bayang kan. Tapi itu beliau kan. Dalam satu majlis, Syekh Imam Ifat ni memang orang yang dalam ilmunya, sampai diakui sendiri oleh Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah. Syekh Ali sedih sungguh sebab tu Syekh Imam meninggal dunia, dan Syekh Ali yang imamkan, dan Syekh Ali yang mandikan jenazah anak murid beliau. Beliau yang jadi imam, yang mandikan jenazah Syekh Imam. Seingat saya Syekh Ali yang mandikan jenazah Syekh Imam. Okey, dalam satu kelas tu Syekh Imam sebut satu hukum. Saya pun tak perasan. Hukum tu yang Syekh sebut tu salah. Memang salah, dan saya pun tak terperasan. Lalu sahabat saya, Ustaz Ghazali daripada Indonesia, sekarang ni antara ulama besar di Indonesia lah, antara ulama muda yang sohor di Indonesia, beliau pun angkat tangan. Syekh bukan sepatutnya begini. Syekh pun duduk sekejap, Syekh mikir je, sahih, sah, ana akhtat. Sedangkan yang cakap tu siapa? Bukan Syekh biasa-biasa. Tapi tak ada, Syekh, Alhamdulillah setakat saya belajar di Azhar, tak ada lagi Syekh kata, Tabib, anda Syekh wala anta Syekh, Tabib, dah haram alaik, telah barah. Tak jumpa lagi, Alhamdulillah, seorang tak ada jumpa lagi. Tak pernah saya jumpa orang seorang di kalangan ulama kita. Bahkan mereka sakit hati, istilahnya mereka jadi geram kalau kita senyap je. Mereka suka tanya soalan, berdebat. Tu memang kegemaran ulama-ulama Azhar, supaya ilmu tu dapat, bukan kita maknanya mengikut saja, tapi kita faham dengan baik. Tapi orang Melayu kita susah nak tanya. Mungkin kita dipupuk dengan adab yang begitu halus, sampai kita pun merendah sampai tak nak tanya. Jadi saya pun jadi risau, saya terang ni faham ke tak faham. Seterusnya, sebab kalau tak tanya langsung tu, sama ada kami dah tak tahu nak tanya apa. Sangat jelas, power betul huraian dia, sampai tak tahu nak tanya apa. Atau sebenarnya ada benda nak tanya tapi takut nak tanya. Jangan takut tanya. Saya bukan orang. Dan kita pun cakap Melayu. Astagfirullahaladzim. Ada soalan? Ada soalan. Fadal. Al-Zahir, adakah termasuk Al-Wahm? Bukan. Sebab Al-Yaqin itu i'tiqad. Al-Yaqin, Al-Dhan, itu adalah seseorang itu dalam memahami satu khabar itu, dia meyakini khabar itu, atau dia berpegang dengan khabar itu, status pegangan dia terhadap khabar itu macam mana.
kita hukum status pegangan itu. Contoh, saya kata, ya akhi, sebenarnya saya pernah bertemu dengan orang yang pernah mencium rambut Nabi Muhammad SAW. Contoh kalau saya buat kenyataan begitu, saya pernah bertemu dengan orang yang pernah mencium rambut Nabi SAW. Okey, bila sahabat dengar cerita begitu, sahabat nak ukur apa ucapan saya? Betul ke tak betul cakap ni? Betul dengan mi'ah bil mi'ah? Tak sampai tak betul kan? Zon yang kuat. Tapi kalau dia ni memang hidup dengan saya contoh, dan tak pernah jumpa saya menipu, tak, memang bukan saya orang begitu. Saya bukan Al-Amin macam Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang dia etikot dah, dia memang cakap takkan salah, dia sampai tahap yakin. Baik, kita hukum ucapan ni, pegangan kita terhadap khabar ni, yakin ke tak yakin. Jadi dia bukan menceritakan tentang makna kalimah. Zahir ni membincangkan satu kalimah ini, dia ada makna. Makna dia, mana yang kuat, yang ni ke yang ni? Jadi dia sebenarnya tidak berkait sama sekali dengan al-yaqin, az-zan, al-wahm, ahsyak. Tak. Cuma saya sebut di awal tadi sekadar perbandingan yang mudah. Maknanya kalau an-nas 100%, dari sudut 100% tu seperti al-yaqin. Tapi al-yaqin bukan termasuk dalam an-nas, tak. Sebab al-yaqin bicara kita pada status kita dalam memahami satu khabar, dalam mempercayai satu khabar. Manakala an-nas bukan bincang kepercayaan kita. Kalimah tu sendiri tak ada makna lain. Jadi dia bukan dia al-yaqin, az-zan, dia tak termasuk dalam kategori al-zan, an-nas, al-mujmal, tak. Sebab al-mujmal ni dia merujuk pada makna bahasa terus. Buka kamus terus. Tak perlu kepada i'tiqad, buka kamus. An-nas apa makna ya? Buka kamus. Salasah lahu makna salasah ini, salasah aidan wa salasin wa mi'ah. Dia buka ada, dia satu makna. Okey, khalas, nas. Saya tak percaya, itulah tak kamu lah. Kamu tak percaya, nak buat macam mana? Tapi ni saya dah buka kamus. Dia dua perbahasan yang berbeza. Al-yaqin, kata dia, saya pernah bertemu dengan orang yang pernah mencium rambut Nabi SAW. Bila dia dengar, betul ke dia? Betul kan? Tengok perangai dia, betul tak macam tak? Betul ke dia ni? Tadi dah jadi wahm. Sahabat-sahabat hukum ucapan tadi sebagai ucapan yang wahm. Betul kan? Atau mungkin betul, mungkin tak betul kan ni. Nak kata tak betul, dia kadang-kadang cakap betul. Dia kata dia cakap betul je, kadang-kadang tak betul ke? Kau wow, takkan rambut siapa ke? Udah syak. Macam begitulah. Kalau kata dia ni share pengalaman dia, cakap insyaAllah betul, dah jadi zon. Dah, dia ni yang bercakap ni memang tak pernah menipu. Saya hidup dengan dia 20 tahun, sepanjang hidup tak pernah walau sekali menipu. Ketika dah yakin. Tapi ucapan tu sih, saya pernah melihat orang yang mencium rambut Nabi. Apa status ucapan ni? Kalimah rambut, apakah rambut ada makna yang pelbagai? Adakah hanya satu makna atau dua makna? Okey, kalau dua makna, adakah dia dua-dua tu ada satu yang kuat ke tak kuat? Itu perbahasan tentang makna al-mujmal, az-zan, al-mujmal, al-zahir, al-mubayyan, al-muawwal, al-mujmal, an-nas. Itu perbahasan ni. Melihat kepada kalimah yang diucapkan itu, maknanya apa? Itu kita berbincangnya di situ. Tapi adakah kita percaya atau tidak ucapan itu? Kekuatan kita dalam memahami satu ucapan itu, kita percaya atau tidak? Itu lihat kepada sama ada dia yakin ataupun zan ataupun wah ataupun syak ataupun dia adalah al-jahl. Ya akhi, saya pernah tengok dinosaur dekat belakang rumah saya. Kita dengar dinosaur tak apalah, al-jahl. Kita dengar dia cakap begitu. Tapi dinosaur tahu makna dia. Belakang rumah tahu maknanya, jelas kan? Tapi kita dengar ucapan tu, betul ke dia cakap ni? Ada dinosaur. Entah-entah dia tengok benda, kata dinosaur. Jahl. Ada orang kata, tak mustahil ke? Ada kadang-kadang orang kata jumpa naga kat hutan semua, tuan memang ada. Nampak dah jadi soal pula orang tadi. Ada orang kata, ya Syekh, bukan dekat intak, anda pun pernah tengok. Dia dah yakin dah. Dia pernah tengok.
Rupanya dia tengok tu, dia pergi hutan Himalayan. Hutan apa nama kat Selangor tu? Himalayan ke apa nama tempat tu? Dekat belah-belah Gombak tu. Dulu tempat tu tempat macam pameran begitu. Tapi akhirnya tempat tu dah jadi hutan, orang dah tak pergi. Jadi batu-batu tu masih ada. Dia pula pergi nak berburu, masuk hutan tu, tengok dinosaur. Wah, memang ada nampak dinosaur je. Senyap dia, rupanya batu. Tapi dia yakin. Buat macam mana? Kita kata pergi Himalayan punya. Himalayan tu memang ada benda tu. Himalayan kena tempat tu. Saking itulah dekat Belah Gombak, kat rumah saya dulu. Jadi kita menghukum dia tu ucapan ni benar atau tidak, sejauh mana kita yakin tak yakin, itu dinamakan tentang adakah dia ahli yakin, ahli ilmu, ataupun dia az-zan, ataupun al-wah, ataupun asyak, ataupun satu lagi apa? Az-zan, al-zan, al-ilmu, az-zan, asyak, al-wah, ataupun al-jahl. 5 tu. Jadi dia bukan dalam folder dia. Okay. Saya pun tak pernah terfikir soalan tu. Lepas tu bila akhir tanya, terus mikir kejap. Saya tak pernah terfikir nak tanya soalan tu, dan saya pun tak pernah tanya soalan. Ada soalan lagi? Okey. Rasanya kalau ada siapa nak tanya soalan lagi, dah makruh dah sebab dah pukul 5 dulu. Kita berhenti setakat ini dahulu. Ada sikit kita jumpa lagi. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung kepada perbahasan berkenaan dengan af'alu sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.